Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya dengan Cikgu Abdul Hakim, kita akan teruskan lagi dengan subjek sains tingkatan 1 untuk bab 3. Baik, untuk tingkatan 1, bab 3 ini adalah berkenaan dengan koordinasi dan gerak balas. Terima kasih kepada Cikgu Nur Azilah Khalid dari SMK Ulu Tiram, Johor yang telah menyediakan slide ini. Terima kasih. Baik, untuk bab 3 ini kita akan mulakan dengan homeostasis dalam benda hidup. Baik, permulaan ini apa itu homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma, misalnya aras suhu, air, pH, tekanan darah dan sebagainya, supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Homeo ini bermaksud sama. Stasis ini pula diceritakan sebagai proses dia nak mengekalkan lah. Okey. Kenapa kita perlu stabil? Supaya ini membolehkan badan kita menjalani proses-proses yang sepatutnya. Perjalanan proses organisma itu berjalan dengan lancar. Sekiranya berlaku ketidakseimbangan, dia boleh menyebabkan sel-sel dalam organisma tersebut mati. Dan last sekali, akhirnya organisma itu sendiri boleh mati jikalau tidak berlaku homeostasis. Yang ni yang saya maksudkan tadi. Homeo bermaksud sama, stasis bermaksud tidak bergerak. Baik, homeostasis dalam badan manusia adalah satu mekanisme yang mana mengawal satu, suhu badan, yang kedua, kandungan air, supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Baiklah, proses kawalan homeostasis apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah. Misalnya suhu persekitaran meningkat, jadi pusat kawalan di otak kita akan mengesan peningkatan itu, dan dia akan berkata suhu sekarang ni sedang naik. Jadi apa yang akan berlaku? Jadi badan kita akan menjalankan satu mekanisme pembetulan yang bertindak untuk menurunkan balik kepada julat normal. Okey, julat normal ini dibuat pembetulan agar suhu badan menjadi optimum lah. Okey, optimum ni maksudnya dalam keadaan terbaik untuk dalam badan organisme ataupun dalam badan manusia itu untuk menjalani proses-proses yang sepatutnya. Okey, sebaliknya apabila suhu badan menurun, jadi mekanisme dalam badan ini membetulkan untuk bertindak dan suhu dan akan meningkat kepada julat normal balik semula. Jadi kalau suhu luar naik, badan akan cuba turunkan suhu badan. Kalau suhu di luar turun, badan akan cuba naikkan suhu tersebut. Itulah maksud dia homeostasis. Baik, ini adalah gambar rajam proses kawalan homeostasis. Okey, bermula daripada julat suhu normal. Okey, bermula daripada julat suhu yang normal. Okey, katakan suhu meningkat. Jadi pusat kawalan kita akan menceritakan bahawa ada berlaku perbezaan suhu lah. Dia kata suhu meningkat, otak kita menyatakan perkara berikut. Jadi otak juga akan memproses untuk membuat mekanisme pembetulan agar badan kita turun balik kepada suhu yang normal. Begitu juga kalau suhu menurun.
Jadi otak kita akan menyatakan bahawa suhu persekitaran sedang turun dan badan kita akan menjalankan satu mekanisme pembetulan agar suhu meningkat balik untuk ke arah julat suhu normal. Okey, suhu normal untuk badan manusia ialah 37 darjah Celsius. Okey, 36 hingga 37 lah lebih kurang. Okey. Lebih daripada itu dah dikira demam lah. Badan panas, lebih daripada itu badan panas, demam. Okey. Bagaimana kawal atur kandungan air berlaku dalam badan? Okey, pertama sekali sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air adalah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah ginjal dan otak. Baik. Seperti juga yang suhu badan tadi. Okey. Bermula seperti atas aras air normal. Okey, apabila aras air normal, maka tidak berlaku apa-apa lah. Tapi katakanlah aras air dalam badan kita meningkat disebabkan kita minum banyak air. Aras air dalam badan kita meningkat, maka otak akan mengesan. Bila otak kesan, so dia akan menjalankan proses homeostasis tadilah. Satu mekanisme pembetulan akan dijalankan. Otak akan dia akan rangsang rembesan hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Jadi air dalam badan kita akan cuba dibuang lah. Jadi kandungan dalam kandungan air kencing tadi meningkat dan dia akan disalurkan ke pundi kencing. Maka kita pun akan ke toilet untuk buang air kecil. Maka kandungan air dalam badan pun menurun dan aras air akan juga kembali normal. Okey, ini lagi satu keadaan di mana kalau badan kita kekurangan air, macam ni pula. Okey, permulaannya bermula daripada aras normal. Okey, katakan kita melakukan satu aktiviti senaman dan sebagainya, kita akan kehilangan air, berpeluh dan kehilangan air. Jadi kandungan air dalam badan menurun akibat berpeluh. Ia dikesan oleh otak. Otak kita akan kesan dan dia akan merangsang satu mekanisme pembetulan. Jadi otak ini akan merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. So air kencing tak akan dihasilkan lah. Okay. And then automatically otak kita juga merangsang untuk berasa dahaga. Apabila kita berasa dahaga, kita pun akan pergi minum air. Bila kita minum air, kandungan air dalam badan akan kembali meningkat dan dia akan kembali kepada paras air normal. Baik, kawal atur suhu badan. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Yang ni kena ingat. Antara organ yang terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Okey, ini kawal atur suhu dalam badan kita. Apabila suhu normal, tak berlaku apa-apa. Tapi kalau cuaca mula meningkat, badan akan mula berpeluh dan ini dikesan oleh otak. Dia akan rasa suhu terlalu panas. Jadi mekanisme pembetulan akan merangsang salur darah untuk mengembang. Bulu roma menjadi condong dan badan akan mula berpeluh. Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurangan. Seterusnya ini akan menurunkan suhu badan. Okey, air kencing juga akan dihasilkan dalam jumlah yang sedikit.
Okey, semua ini okay, semua ini akan membawa kepada ke arah suhu badan yang akan diturunkan. Jadi, suhu akan kembali normal kepada 37 darjah Celsius. Okey, kalau sejuk pula macam mana? Okey, apabila suhu normal ini mula menurun, okey, katakan hari sangat sejuk ataupun awak tinggal di kawasan Arktik ataupun Antartika, so kawasan sejuk. Okey, ia akan dikesan oleh otak. Dia akan menyatakan bahawa persekitaran sekarang ini sedang sejuk. Jadi otak buat apa? Otak akan menjalankan mekanisme pembetulan. Kalau tadi salur darah mengembang, sekarang salur darah mengecut. Kalau tadi bulu roma dia turun ke bawah, sekarang bulu roma menegak. Okey, badan akan jadi kurang berpeluh. Otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif, dan ini dinamakan sebagai menggigil. Okey, supaya dapat meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, hormon tertentu dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Habis semua ini fungsinya apa? Untuk meningkatkan suhu badan. Akhirnya suhu badan akan patah balik kepada normal. Itulah kawal atur untuk suhu. Okey, kelenjar peluh yang menghasilkan lebih banyak peluh akan menyejukkan kulit apabila tersejat. Itu sebab apabila panas, badan akan mengeluarkan peluh. Akibat tersejatnya peluh tu daripada kulit ini, dia akan rasa sejuk. Bulu roma condong ni akan mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan haba. Ini semua untuk bagi sejuk badan. Okey, lihat di sini. Okey, apabila suhu persekitaran yang tinggi, titisan peluh dikeluarkan, bulu roma condong dan salur darah mengembang. Semua ni nak salur darah ni nak bebaskan haba. Okey. Apabila suhu persekitaran rendah, bulu roma menegak supaya dapat memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat haba. So, kalau suhu persekitaran sejuk ataupun rendah, dia nak tangkap haba tu supaya dekat dengan badan kita. Salur darah mula mengecut dan membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit, mengurangkan pembebasan haba. Okey, salur darah ni pula dia nak simpan tenaga haba supaya dia tak terkeluar. Okey. Nampak apabila suhu sejuk, bulu roma meningkat pula. Bulu roma menegak macam ni. Salur darah mengecut, dia jauh daripada kulit luar ni. Peluh tidak dihasilkan. Okey, homeostasis dalam haiwan kita akan sambung. Kemudian itu saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.